Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang saya kasihi sekalian, saya Cikgu Abdul Aziz bin Ismail daripada SMK Seri Gunung, Bacok, Kelantan, dan insya-Allah hari ini saya akan berkongsi dengan para pelajar sekalian satu tajuk yang penting bagi mata pelajaran pengajian perniagaan semester 3. Untuk malaman pelajar sekalian, semester 3 kita ada 4 bab, dan bab satulah itu bab perniagaan ini merupakan tajuk yang paling penting. Tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Tajuk ini merupakan tajuk yang paling penting dalam bab 1, iaitu bab keusahawanan. Dan tajuk ini merupakan tajuk yang paling popular untuk semester 3, dan sebelum ini memang pernah keluar untuk beberapa tahun soalan dalam bentuk kes. Cuma dalam bentuk esei, itu esei panjang, belum keluar lagi bab ini. Sebab itulah saya memilih tajuk ini untuk berkongsi bersama-sama para pelajar sekalian supaya insya-Allah akan dapat menjawab soalan STPM nanti. Untuk perbincangan tajuk ini, saya khususkan dari segi teknik menjawab soalan esei STPM, iaitu soalan nombor 12 dan 13. Untuk makluman pelajar dan sebagai ulang kaji, bagi menjawab soalan ini dengan baik, calon hendaklah mempunyai fakta, huraian fakta dan contoh. Biasanya untuk soalan esei STPM, markah maksimum yang diberikan dalam soalan ialah 20 markah. Bermakna dalam satu fakta biasanya akan diberikan 4 markah. Jadi 4 darab 5 ialah 20 markah. Dan fakta biasanya yang paling banyak ialah 5 fakta sahaja. Untuk makluman pelajar dan sebagai ulang kaji, di peringkat mata pelajaran pengajian perniagaan STPM semester 1, 2 dan 3, biasanya soalan dalam bentuk fakta khusus. Iaitu fakta khusus ni ialah fakta yang sudah diberi dalam sukatan. Bermakna fakta-fakta yang telah dinyatakan dalam sukatan mata pelajaran pengajian perniagaan hendaklah dikuasai oleh calon sepenuhnya. Sebab fakta ini mesti dijawab dengan betul, sama ada dari segi ejaan. Sekiranya berlaku kesalahan ejaan, maka boleh membawa markah kosong kepada pelajar. Di samping itu juga bagi mata pelajaran tingkatan 6 pengajian perniagaan, didapati fakta yang dikehendaki apabila menjawab soalan ada yang tidak terdapat dalam sukatan, tapi terdapat dalam buku-buku rujukan yang dipanggil fakta umum. Jadi walaupun fakta ini tiada dalam sukatan, tapi oleh kerana semua buku menyatakan fakta ini, maka kedua-dua fakta ini khusus dan umum mesti dikuasai oleh calon, dan calon mesti menghafal dan menguasainya untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Di sini saya ingin berkongsi petua untuk menulis huraian fakta dan contoh. Bagi kebanyakan calon peringkat STPM, susah untuk mendapat markah yang tinggi dalam mata pelajaran pengajian perniagaan, terutama untuk menjawab soalan esei, soalan 12 dan 13. Dari segi menguasai fakta, saya rasa calon tidak mempunyai masalah kerana mereka dapat menghafal fakta-fakta, terutama fakta yang sudah diberi dalam sukatan. Di sini saya hendak memberi petua kepada
calon-calon pelajar sekalian, terutama untuk memberi huraian fakta. Berdasarkan pengalaman saya, untuk menulis huraian fakta, para pelajar boleh memberi takrif kepada fakta. Itu menyatakan maksud pada fakta ataupun memberi perkataan yang sinonim kepada fakta. Biasanya kalaulah takrif ni soalan berbentuk konsep. Tapi kalaulah perkataan yang sinonim kepada fakta ialah tajuk-tajuk yang melibatkan proses seperti yang popular dalam semester 2 seperti proses perorganisasian dan lain-lain. Dan untuk makluman pelajar tidak dibenarkan sesekali mengulang semula fakta ataupun menulis semula fakta dalam huraian fakta. Sekiranya pelajar berbuat demikian, mungkin pelajar akan kehilangan markah. Di samping itu juga, bagi menjawab soalan peringkat STPM, terutama esei panjang, soalan 12 dan 13, calon dikehendaki memberikan contoh. Contoh mestilah lengkap dan mestilah ada kaitan dengan fakta. Ini yang menyebabkan calon sukar untuk memberi contoh yang baik. Di sini saya ingin berkongsikan dengan para pelajar sekalian untuk memberi contoh yang baik, iaitu dengan menggunakan formula SA. SA. S ialah siapa. Siapa merujukkan kepada watak yang berada dalam contoh. Jadi kita boleh beri watak. Kalaulah bab ini, kita beri tokoh-tokoh usahawan. A ialah ciri yang terpenting dalam huraian fakta. Bermakna untuk memberi contoh, calon tidak boleh memberi contoh sesuka hati. Dia mesti ada kaitan dengan huraian fakta. Jadi dalam huraian fakta itu, calon hendaklah mengenal pasti ciri yang paling penting dalam huraian fakta tersebut dan mesti memasukkan dalam contoh supaya dia dapat diterima sebagai jawapan yang betul. Jadi dalam tajuk ini, saya pilih tokoh-tokoh usahawan yang telah berjaya untuk sebagai contoh kepada siapa, itu watak, seperti Tan Sri Mukhtar Al-Bukhari, Tan Sri Ananda Krishnan dan beberapa tokoh perniagaan lain yang telah berjaya di Malaysia. Baiklah para pelajar sekalian, sekarang kita lihat fakta-fakta yang mesti dikemukakan untuk tajuk ini. Untuk makluman pelajar, kalau kita selidiki sukatan mata pelajaran, fakta yang diberikan untuk tajuk ini hanyalah 4 fakta sahaja. Sedangkan kalau soalan esei, kadang-kadang dia melibatkan 5 fakta. Dan majoriti soalan yang kita terima untuk peperiksaan STPM ialah 5 fakta. Jadi, calon hendaklah memberi fakta umum sebagai tambahan kepada fakta khusus. Jadi, fakta khusus ialah fakta yang telah disediakan dalam sukatan. Manakala fakta umum yang tidak disediakan dalam sukatan tapi yang ada dalam buku rujukan, yang seperti saya maklumkan tadi. Jadi untuk tajuk ini, ada 4 fakta khusus dan 4 fakta umum. Jadi fakta khusus mestilah calon kuasai betul-betul. Terutama apabila calon hendak menjawab soalan kes. Itu soalan nombor 11. Biasanya kalau soalan bahagian A, soalan konsep 1 sampai 10 tidak ada masalah sebab dia melibatkan fakta dan huraian fakta. Cuma apabila melibatkan soalan kes, calon hendaklah membaca petikan kes dan menyenaraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kes. Sebab tu kadang-kadang fakta-fakta umum mestilah dikemukakan oleh calon supaya dapat memberi jawapan yang lebih baik. Okeylah, sekarang
Pelajar sekalian, baiklah kita akan melihat fakta-fakta bagi usaha peribadi, sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Untuk berjaya dalam perniagaan, yang kita pilih fakta di sini ialah 8. Yang pertama, usahawan mestilah mempunyai inisiatif yang tinggi. Yang kedua, untuk menjadi usahawan, mestilah usahawan tersebut mestilah mempunyai sikap berani mengambil risiko. Yang ketiga, usahawan mestilah kreatif, terutama dalam dunia yang penuh persaingan pada hari ini. Kalau kita lihat berapa banyak syarikat yang rugi ataupun yang tidak dapat bersaing kerana sikap usahawan tersebut tidak mempunyai ciri yang kreatif. Di samping itu juga usahawan mestilah mempunyai sikap yang inovatif. Kalau kita lihat produk-produk di pasaran hampir serupa, hampir sama, tapi usahawan yang dapat membuat inovatif kepada suatu produk, maka produk dia insya-Allah lebih berjaya. Di samping itu juga usahawan yang berjaya mestilah berorientasikan matlamat dan wawasan. Jadi kena usahawan mestilah ingat matlamat, sentiasa ingat matlamat dan ada wawasan, itu visi pada masa depan. Di samping itu juga fakta yang keenam, untuk menjadi usahawan yang hebat yang berjaya pada hari ini, mestilah usahawan tersebut dapat melihat dan mengambil peluang. Kalau kita lihat, peluang ada di mana-mana. Dan apabila ada perubahan dasar kerajaan contohnya, akan ada peluang untuk perniagaan. Jadi, usahawan yang hebat, yang cemerlang, boleh melihat peluang dan mengambil peluang. Di samping itu juga, untuk berjaya dalam perniagaan, usahawan mestilah mempunyai lokas kawalan dalaman. Itu mempunyai keyakinan dia boleh buat. Ini penting. Kalau kita pelajar pun, bermakna kalau kita yakin, kita boleh, insya-Allah kita akan dapat buat. Dan ciri yang terakhir, fakta yang terakhir yang cikgu nak kongsikan bersama pelajar ialah optimistik. Tapi apabila kita tengok huraian fakta nanti, dia hampir sama dengan lokas kawalan dalaman. Cuma optimistik ni, keyakinan diri dia tu tinggi lagi. Berlawanan dengan lokas kawalan dalaman. Lokas kawalan dalaman ni keyakinan diri. Diri. Dalam diri dia tu. Optimistik ni dia yakin. Terutama keputusan-keputusan yang akan dibuat nanti. Sekarang, cikgu akan berkongsi dengan para pelajar sekalian setiap fakta bersama huraian fakta dan contoh. Ini merupakan contoh menjawab soalan untuk STPM semester 3 bagi soalan esei. Jadi, mula-mula kita akan tulis fakta, boleh buat nombor. Jadi kita buat nombor 1, lepas tu nombor 2. Jadi bukan dalam bentuk esei yang seperti kita dengar bagi setengah-setengah subjek lain. Dan calon boleh buat huraian fakta tu kira setengah-setengah, boleh diterima. Dan ini akan memudahkan pemeriksa dan disukai oleh para pemeriksa. Yang pertama, usahawan berjaya tadi, ciri dia ialah mempunyai inisiatif yang tinggi. Maksudnya mempunyai inisiatif yang tinggi, tarif dia iaitu usahawan mempunyai semangat untuk melaksanakan tanggungjawab tanpa diarah. Jadi dalam huraian fakta ini, key dia ialah melaksanakan tanggungjawab tanpa diarah, iaitu proaktif. Di samping itu juga usahawan mempunyai inisiatif tinggi juga, iaitu mempunyai kecenderungan untuk mengenal pasti dan menganalisis sesuatu situasi. Ini bermakna usahawan itu walaupun tidak disuruh, dia akan berusaha mengenal pasti situasi ataupun masalah ataupun isu semasa yang berlaku sekitar perniagaan. Sebagai contoh, cikgu memilih Tan Sri Ananda Krishnan, itu tokoh perniagaan yang berjaya pada masa ini dalam
telekomunikasi, di mana Tan Sri Ananda Krishnan secara proaktif. Jadi calon hendaklah menyatakan proaktif tu dalam contoh barulah diterima sebagai contoh dalam peperiksaan. Di mana Tan Sri Ananda Krishnan secara proaktif terlibat dalam perniagaan telekomunikasi, di mana perniagaan ini belum diterokai oleh mana-mana syarikat pada masa itu. Jadi bersama ini cikgu tunjukkan contoh syarikat yang diterajui oleh Tan Sri Ananda Krishnan, iaitu syarikat Macy's yang berjaya pada masa ini sampai sekarang. Yang kedua, fakta ataupun ciri pribadi usahawan berjaya itu berani mengambil risiko. Maksud berani mengambil risiko di mana usahawan mestilah berupaya membuat penilaian dan pertimbangan terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Ini penting. Jadi sekiranya seseorang usahawan itu tidak boleh menilai dan tidak boleh membuat pertimbangan terhadap risiko, maka usahawan itu mungkin sukar untuk berjaya. Di samping itu juga biasanya usahawan ini akan mengambil risiko yang sederhana supaya akan mendapat keuntungan atau pulangan yang selamat. Sebagai contoh, cikgu akan berkongsi dengan pelajar itu tokoh perniagaan yang popular dalam syarikat pengangkutan penerbangan, iaitu Tan Sri Tony Fernandez. Di mana Tan Sri Tony Fernandez telah mengambil alih syarikat AirAsia, syarikat penerbangan taman murah AirAsia, daripada DRB Highcom pada harga RM1 berserta hutang sebanyak 40 juta. Jadi, Tony Fernandez ini dia sanggup tanggung risiko walaupun ada hutang yang besar, dia yakin dia akan dapat berjaya dalam perniagaan penerbangan taman murah. Di sini cikgu sertakan juga kapal terbang, gambar kapal terbang yang megah, yang boleh kita banggakan bagi rakyat Malaysia. Cuma gambar-gambar ini tidak perlulah calon masukkan dalam peperiksaan untuk menjawab soalan. Di samping itu juga, di samping berani mengambil risiko, usahawan mestilah mempunyai sifat yang kreatif. Maksudnya kreatif ni, create ni iaitu mencipta, ataupun mempunyai banyak idea, mencipta benda baru, mencipta produk baru, dan berupaya menghasilkan produk baru dan produk yang canggih. Ini merupakan ciri yang terpenting dalam dunia perniagaan pada hari ini. Kalau kita lihat pada hari ini, banyak perniagaan yang tidak dapat bersaing di pasaran kerana produk mereka sudah melami zaman kemerosotan. Produk ni dia ada beberapa peringkat macam manusia juga. Perkembangan, pengenalan perkembangan, lepas tu kemerosotan. Kalaulah kita tidak buat sesuatu kepada produk ini akan tidak mendapat sambutan. Jadi sebagai contoh kreatif, kita cikgu pilih tokoh yang terpenting, itu Tan Sri Lim Goh Tong, di mana beliau telah berjaya membangunkan Gunung Ulu Kali menjadi tanah tinggi genting yang hari ini terkenal sebagai pusat peranginan dan hiburan. Dan cikgu bersertakan di sini, kalau tengok ni gambar yang hebat, di mana Genting Highland hari ini kalau kita tengok menjadi pusat peranginan yang terkenal di Malaysia. Ini hasil daripada kreatif tadi. Di samping itu juga usahawan mempunyai sikap, ciri-ciri pribadi yang inovatif, membuat pembaharuan. Untuk huraian faktanya, calon-calon inovatif ni biada perkataan berkemampuan membuat pembaharuan. Usahawan mestilah mampu membuat pembaharuan terhadap produk sedia ada.
Ini juga ciri yang penting bagi usahawan. Usahawan mestilah sentiasa membuat pembaharuan. Kalau kita tengok kereta, jenama kereta, kereta Proton ke, jenama Honda ke. Biasanya setiap jenama tu mungkin bertahan berapa bulan. Lepas tu mungkin ada penambahbaikan dari segi macam-macam lah, lampu dari segi reka bentuk dan sebagainya. Jadi begitulah dengan usahawan, mestilah mempunyai kemampuan untuk membuat pembaharuan terhadap produk sedia ada dari segi kegunaan, spesifikasi dan kaedah. Contoh yang terpenting yang saya pilih iaitu Tan Sri Mukhtar Al-Bukhari. Di mana Tan Sri Mukhtar ni pada peringkat awal perniagaan dia susah. Dia telah antara perniagaan dia perniagaan membeli daging. Jadi dia membeli daging yang tidak habis dijual di pasaran ketika itu apabila daging itu tak habis, dia kira tak jual dah. Tapi Tan Sri Mukhtar ni ada sifat yang inovatif. Dia membeli daging-daging yang tidak habis di pasaran, itu di kedai sekitar Alustar, dia bungkus dengan daging itu dalam ais. Dia masuk ke dalam ais, lepas tu dia jual semula kepada peniaga-peniaga Bumiputera dan restoran sekitar Alustar. Seterusnya, sifat usahawan berjaya juga iaitu dapat melihat dan mengambil peluang. Ini sifat yang penting bagi usahawan. Maksud melihat dan mengambil peluang itu, usahawan mestilah bijak meramal dan analisis peluang yang boleh membawa keuntungan pada perniagaan. Ini sifat yang penting. Jadi, macam mana peluang itu wujud? Peluang itu wujud daripada perubahan-perubahan persekitaran perniagaan, seperti perubahan dasar kerajaan, ekonomi, politik, sosial budaya. Oleh itu, usahawan mestilah peka dengan perubahan-perubahan persekitaran tersebut supaya usahawan dapat mengambil peluang daripada perubahan persekitaran. Saya mengambil contoh lagi Tan Sri Mukhtar Bukhari. Dia, untuk makluman pelajar, Tan Sri Mukhtar Bukhari ini antara jutawan yang terkaya lah, salah seorang daripada Bumiputera yang terkaya di Malaysia. Jadi sekitar tahun 1980-an, beliau telah mengambil peluang. Kalau kira ni memang peluang ni memang tak logik, tapi dia berani mengambil peluang untuk terlibat dalam perniagaan pembangunan pelabuhan, iaitu dengan membina pelabuhan Tanya Pelepas di Johor, dan beliau merupakan salah seorang pemegang saham yang terbesar dalam syarikat ini. Saya sertakan gambar pelabuhan yang besar, yang gah di Malaysia pada hari ini. Yang keenam, sifat pribadi usahawan berjaya ialah usahawan mestilah berorientasikan matlamat dan berwawasan. Mesti ada wawasan. Di mana usahawan yang ingin berjaya mestilah dapat merancang dan menetapkan matlamat perniagaan pada masa depan. Jadi, berorientasi matlamat dan wawasan ni mesti ada kaitan dengan masa depan. Jadi, dalam jawapan calon mesti ada perkataan masa depan. Di samping itu juga, usahawan akan dapat menjangka hala tuju ataupun arah tuju perniagaan pada masa depan. Sebagai contoh yang cikgu ingin kongsikan bersama pelajar, itu Tan Sri Robert Kuat. Beliau merupakan usahawan yang berjaya di Malaysia, telah membina hotel Shangri-La di China. Kenapa? Mengapa beliau telah memilih negara China untuk membina hotel? Sebab beliau berpandangan. Ini penting ni. Berpandangan. Ada wawasan. Kita kena guna berpandangan. Berpandangan negara China boleh menjadi destinasi pelancongan yang hebat pada masa akan datang. Jadi saya sertakan gambar slide itu hotel Shangri-La yang ada sekarang ini di merata dunia. Yang ketujuh ialah lokus kawalan dalaman. Lokus kawalan dalaman bermaksud usahawan mestilah mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dirinya.
Ni penting. Apabila kita nak menjadi usahawan ataupun nak menjadi pelajar yang hebat, kita mestilah percaya kepada kemampuan dirinya, kepada kemampuan diri kita, supaya kita akan dapat buat sesuatu yang luar biasa. Oleh itu, usahawan apabila dia percaya kepada kemampuan dirinya, usahawan yakin keputusan yang dibuatnya merupakan keputusan yang terbaik. Saya beri contoh lagi kepada pelajar. Sekali lagi kita ambil contoh Tan Sri Mokhtar, di mana beliau mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dirinya apabila beliau membuat keputusan menceburi dalam pelbagai perniagaan seperti pengangkutan, pelabuhan dan pengeluaran kereta Proton Saga. Dan yang terakhir, untuk menjadi usahawan yang berjaya, usahawan tersebut mestilah optimistik. Optimistik di mana seseorang usahawan mestilah sentiasa berfikiran positif terhadap tindakan yang akan diambil. Mestilah berfikiran positif. Kita tidak boleh, jika usahawan itu berfikiran negatif, jadi usahawan tidak akan dapat buat keputusan dengan tepat. Apabila usahawan mempunyai berfikiran positif, maka dia akan yakin terhadap keupayaan diri untuk membuat keputusan dan untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan. Sekali lagi saya beri contoh Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, di mana beliau mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk menceburi dalam perniagaan pengangkutan yang baharu bagi beliau. Jadi anak-anak pelajar sekalian, cukuplah 8 fakta bersama huraian fakta dan contoh bagi calon-calon menjawab soalan STPM bagi soalan esei, soalan 12 dan 13. Biasanya dalam soalan esei, biasanya soalan akan minta 5 fakta sahaja. Jadi bersama anak-anak pelajar tadi 8 fakta, jadi pelajar bolehlah pilih fakta yang mudah untuk dikuasai 5 sahaja. Jadi saya harap pelajar bersemangat untuk belajar, untuk ulang kaji, dan insya-Allah kejayaan akan beserta pelajar-pelajar sekalian. InsyaAllah kita akan jumpa semula di lain topik yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.